Tapi saya nak kongsikan dengan anda 528,000 hit di YouTube yang telah pun ditinjau oleh para peminat Fian Ali. Kenapa saya sebutkan tentang YouTube ni? Bila mana ada banyak sebenarnya saluran untuk para peminat filem, peminat muzik untuk mengikuti perkembangan tentang artis-artis pujaan mereka, filem-filem perkembangan itulah, trailer apa juga sekalipun. Malangnya dalam setiap kemajuan teknologi itu masih ada ruang untuk perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, dan pastinya kita cakap tentang muat turun secara tidak sah yang semakin menular. Betul, kemudahan teknologi seperti ini dengan ialah percuma dan sebagainya, tapi disalahguna sebenarnya untuk tujuan promosi, tapi disalahguna. Jadi itu yang kita nak benci sekarang ni. Semakin benci. Yang kita nak benci mereka yang bukanlah benci apa, tapi kita nak pastikan perkara ini tidak terjadi, dan kita nak kurangkan ataupun elakkan, kalau sebelum ini kita elakkan untuk memastikan juga hak penyanyi dan juga karyawan di negara kita terjaga sebenarnya. Dua perkataan yang kita boleh mulakan perbincangan kita pagi ini. Sekarang bagaimana? Kita tanyakan kepada tamu di studio, Datuk Freddy Fernandes. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Presiden Persatuan Karyawan Malaysia. Datuk begitu banyak dihujani isu-isu sebegini, kadang-kadang tak boleh terjawab, Datuk. Tapi kita optimis, masih ada ruang sebenarnya untuk artis kita. Dan juga sering kita jemput ke studio Adib Nahar dari Kuala Lumpur. Terima kasih kerana bersama kami. Bila diungkai isu-isu sebegini, malangnya sempadan itu terlalu luas. Kalau satu torrent site kata orang tutup, satu lagi buka. Kalau satu lagi buka, dibuat proxy site lagi. Bagaimana agaknya barangkali penghalusan dari segi kawalan itu? Sebab ada yang kata kalau orang dalam tak hantar, macam mana orang luar boleh upload? Perangan Datuk bagaimana? Yalah, betul. Saya rasa benda ni sukar untuk dibendung, kerana kalau tutup satu, lagi satu akan muncul kan. Tetapi ia harus diteruskan dengan usaha-usaha seperti ini. Dan jika kita nak ekstrim sikit, mungkin kita lakukan macam Korea kan. Siapa yang upload secara haram, dia akan kenakan denda dan penjara dan sebagainya. Ada penalti yang cukup berat lah. Jadi itu mungkin satu yang boleh difikirkan. Tetapi buat sementara waktu kita kena survive dalam keadaan seperti ini, di mana ada download yang percuma, ada file sharing, ada upload yang illegal juga. Jadi kita harus gunakannya untuk untuk kebaikan kita. Jadi mungkin bila lagu tu didengari oleh ramai orang, dia akan jadi popular, dan radio pun mungkin akan pick up lagu tu, dan kita akan jadi lagu kita akan jadi satu yang berjaya. Jadi itulah cara yang industri kita buat sekarang. Kita gunakan masalah itu kepada peluang. Tukar sebagai peluang. Dan YouTube pun saya rasa satu cara di mana kita boleh popularkan. Ada artis yang sebelum mereka muat naik dia punya lagu dekat YouTube, dia pergi ke stesen radio, dia orang tak layan. Tapi bila naik sampai 12 juta dekat YouTube, semua radio station semua sudah mula mainkan lagu mereka. Jadi itulah, ada kebaikan dan yang kurang baik juga. Kuasa tular yang boleh menyebabkan suatu itu berlaku ataupun berubah. Mungkin bagi Adib sendirilah sebagai hak karyawan, seorang penyanyi juga dan komposer, lagu yang dihasilkan itulah, karya yang dicipta itu ialah untuk tujuan promosi. Memang kita buat naik di YouTube, di laman-laman sesawang, dan tentu juga aplikasi yang membenarkan pengguna untuk mendengar lagu ini secara percuma. Tapi ada yang menggunakan kemudahan ini dengan adanya internet semua ini, tapi terjadi sebaliknya. Mereka tidak membeli album itu, tapi hanya mendengar di situ saja. Pernah nampak you punya lagu dimuat naik tak? Pernah. Secara haram. Tindakan pertama ada bagaimana? Okeylah. We cannot do, kita tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Apa yang dia tahu, okey. Dia ada kebaikan, ada keburukan. Bila datang kepada kebaikan, macam tadi Datuk cakap kan, kita boleh ambil, kita biarkan, kita ambil peluang daripada situ. Tapi kepada keburukan, ada satu juga kebaikan dia rasa, bila kita mendengar daripada download saya semua, kualiti dia tidak sama dengan kualiti yang ada dalam CD. Dan kualiti yang betul-betul daripada kualiti yang download yang lebih elok. Kan? Jadi
kebaikan yang akan dapat kepada seorang atau kumpulan tu, pada Adib, orang akan nak dengar diorang live. Live performances. So ada kebaikannya juga kepada artis-artis macam Adib atau kawan-kawan kat luar ni semua. Demand kepada untuk mereka mendapat persembahan live, lagi dekat kepada penonton, peminat semua. Peluang tu mungkin lagi besar. Sebab orang macam tak best lah dengar, tak best dengar, tak berhati. Kalau misalnya ketawa, misalnya you guys dapat lagu, let's say Anwar Zain lah. Let's say Abang Anwar lah. Lagu tu keluar kat radio ni, keluar dekat download, mesti tak suka. Sound quality tak best. I still want to have a better one. So begitu konsert dia. Sebab pasal apa? Pasal tiada jualan CD. Sekarang jualan CD pakai fizikal tak ada lagi. Macam mana kita nak jumpa orang tu? Betul tidak? Betul. So kita terpaksa berjumpa dengan dia, okey kita beli tiket lah. Pada situ income lebih kepada seorang penyanyi itu atau seorang kumpulan. Yang keburukannya pula sekarang apa yang Adib belajar, Adib buat research juga. Lebih ke dunia lah, dalam segi ke dunia, dalam 20 hingga 30% sudah kurang dah musician. Penyanyi dengan musician dah semakin berkurangan. Pasal apa orang dah tak berani nak jadi penyanyi? Sebab tengok orang semua nak jadi star satu saat ya dalam YouTube atau mana-mana. Buat lawak ke, nyanyi sikit pun jadi. Dulu orang nak jadi penyanyi, nak nampak penyanyi susah kan? Tak kena pergi konsert, betul tak? Serius berkarya. Like macam Adib, I do songwriting, I do arrangement semua dia buat. Kita nak buat benda tu sebab itu kita punya minat kan. Tapi sekarang semua, okey aku boleh main gitar, aku nak nyanyi, gerang post YouTube. Yang paling sayang ialah sekarang ada banyak bakat-bakat baru yang hebat juga. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka. Mana nak pergi kan dengan bakat mereka. Mana siapa nak bawa mereka ke tahap yang lebih tinggi kan. Kalau zaman Ella dulu Datuk best selling platinum tu macam 100,000, 200,000 unit. Sekarang 10,000 pun dah kira kita kena lupakan CD. CD tidak wujud lagi dalam industri ini. Dan saya rasa CD ini hanya untuk promosi saja. Mungkin diterjemahkan dalam bentuk muat turun barangkali. Ya, kita ada ringtone kita jual dan juga kita mungkin boleh jual dekat iTunes, ada satu platform juga, dan kita ada streaming Spotify dan Apple Music lah, di mana mereka ada streaming services. Jadi semua ni membawa sikit revenue dan juga YouTube lah. Kalau kira Aiman Tino ni dia ada 29 juta views dekat YouTube. Jadi dia boleh dapat untuk setiap juta dia akan dapat syarikat dia akan dapat $1,000 dolar. Ya, jadi 29 juta dia akan dapat $29,000 dolar untuk. Jadi itu exceptional case lah. Bukan semua yang dapat 29 juta. Tapi dia bernasib baik ya. Dan syarikat rakaman dia akan dapat duit tu. Jadi berkongsi dengan dia dalam apa-apa nisbah yang dipersetujui antara mereka lah dalam kontrak dan sebagainya. Jadi itu satu cara untuk mendapatkan revenue. Yang kedua ialah royalty dari persembahan awam, dari radio. Setiap radio station bayar royalty. Sekarang sudah masuk era di mana artis pun boleh mendapatkan royalty dari stesen radio dan persembahan awam di restoran dan sebagainya. Tetapi itu pun satu perkara yang sedang diperbaiki oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Konsumerisme dan Pengguna kan. Jadi semua dalam proses lah untuk revenue yang baru untuk menggantikan kehilangan daripada penjualan CD yang tidak sudah menjadi dinosaur lah kan. Macam adik buat lagu sendiri, nyanyi sendiri senang sekali. Adik buat lagu untuk orang juga. Diri sendiri insya-Allah adik akan keluarkan single insya-Allah sama lagi. Bila tengok kawan-kawan sendiri yang memuat naik dan memuat turun. Macam mana adik menghadapi situasi itu? Bohonglah kita cakap kita pun tak memuat turun kan. Betul tidak cakap. Adik cakap terus terang, adik terus terang. Tapi bukan lagu kawan-kawan. Lagu yang kita tak boleh nak dapat. Macam mana kita nak dapat lagu-lagu lain? Kalau kita cuba mendapatkan yang terbaik, kita susah. So terpaksalah kita juga menggunakan. Kita adalah salah satu punca jugalah. Tapi masuk adik, kita kena tahulah, kita kena perbataskan antara download yang boleh didapat atau download yang tak boleh didapat. Macam kita kat sini muzik Malaysia, kita Malaysia ada kawan-kawan semua teman seperjuangan kan.
support them lah. Kita support them. Tapi macam kat luar tu, kita tak tahu diorang berapa macam million, berapa million diorang dapat kan. Kita kat sini sebab kita ada cuma, we have only berapa, 24 juta orang. 30 lah. 30. Saya jadi 30. About 30 juta kan. Tak semua orang yang nak beli. Kan? Tak semua orang yang nak support music, tak semua orang yang suka music. Tak semua ada Semua akses dengar internet. tapi tak belilah. Tak beli. Semua dengar tapi tak beli. So macam mana? Betul. Kawan-kawan dia cakap, alhamdulillah lah dalam industri ni masih juga ada orang yang berhati besar, kawan-kawan yang hati cantik masih nak lagi membeli, membantu. Macam baru-baru ni saya dengar tu Malik, album Malik dah mencecah 4,000 album, 4,000. Ini the first satu CD ya? CD. Untuk situasi physical. sekarang, Pasal dia 4,000 punya sekarang. pengikut semua old school Betul. sikit lah. Old school. Zaman-zaman saya. Suka Masih CD juga. lagi. Dalam kereta boleh dengar. Ya, dalam kereta. Masih lagi orang tak salah saya ada orang adik baca dekat Instagram atau Facebook. Itu satu rekod saya rasa. Satu rekod mencecah 4,000 tau. Untuk seorang artis hip hop tau. Ya. Untuk mendapat 4,000 CD kan. Ya. Macam okey. Ada maknanya ada peluang, masih peluang untuk mengeluarkan CD. Tapi jangan haraplah nak dapat platinum 100,000, 300,000 kan. Dulu bolehlah kita terbayang-bayang benda ni kan. Tapi sekarang ni maknanya adalah lagi pendengar-pendengar yang nak bunyi lagu pada kualiti lagi. Tapi dying breed lah. Dying breed. Datuk tadi awal-awal tadi ada menyatakan bahawa di Korea melaksanakan sesiapa yang memuat naik bahan tersebut secara haram Dia akan dikenakan denda. Dia akan batalkan internet dia orang. Dibatalkan dan sebagainya. Dan Tapi sebagainya. mungkin Hukum hudud panggil. tapi kalau kita amalkan ataupun undang-undang tersebut diamalkan di Malaysia mungkin terlalu jauh lagi untuk kita menapaknya. Tapi satu lagi kaedah yang dilakukan pada waktu ini ialah mereka ataupun syarikat ataupun label melakukan promosi di YouTube. Ya, mereka muat naik lagu tersebut, tapi di akhirnya dia tak sampai habis. Betul. Dia potong, dapatkan di pasaran. Mungkin tu antara kaedah yang boleh Mungkin kita boleh bincang lah. Ya. Semua dalam perbincangan sekarang dari segi royalty, enforcement dan juga penguatkuasaan ni bukan terhadap muzik. Filem pun kena sekarang. Ramai yang upload filem-filem secara haram dan KL Gangster baru-baru ni kena dan juga boy juga kan semua muat naik secara haram dan merugikan penerbit yang telah melabur beberapa juta dalam produksi kan. Jadi ini satu perkara yang harus diambil berat oleh kerajaan. Kami haraplah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna dan Konsumerisme akan juga mengambil tindakan. Setakat ni MC masih bila begitu aktif menyekat. Ada laman-laman web terus sekat violation. Saya rasa kedua-dua lah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan MC kena bergabung tenaga dalam membendung perkara ini supaya satu masa depan yang lebih cerah lah untuk semua bakat-bakat muda yang ada kan. Kesian pada dia. Kalau dapat macam Korea tu pula, kalau diambil contoh di China, YouTube langsung tak ada. Kecuali pakai VPN. Tapi itulah nanti orang kata macam marah nyamuk bakar kelambu pula. Sebab beberapa kes yang begini sampai habis terkesan semua satu negara. Barangkali ini sebenarnya peluang untuk para artis menjadi lebih kreatif untuk mencari pendapatan lain. Bagaimana Hadim? Itulah dia jadi spokesperson, jadi jurucakap, ada yang berlakon dan sebagainya. Tapi macam dah lari daripada tujuan asal mereka untuk menjadi penyanyi. Okey, itu ada setuju. Macam sekarang ni banyak artis yang telah menjadi cabang terpaksa jadi untuk kembangkan bakat mereka terpaksa lari daripada asas mereka sendiri, iaitu seorang penghibur. Penghibur dalam segi menyanyi. Sekarang ada yang jadi pelawak, ada yang jadi pelakon dan ada juga itu rezeki masing-masing. Tapi sebenarnya pada adib adalah salah satu didikan daripada kita punya government sendiri, kita punya kerajaan sendiri. Macam mana dia orang enforcekan menjadi seorang cikgu, menjadi seorang career menjadi seorang cikgu, career menjadi seorang pegawai bomba, ahli bomba, career sebagai seorang askar. Seorang penyanyi juga adalah mula-mula career pada adik dulu mula sebagai hobi tau, menyanyi ni. Tulis boleh jadi hobi. Tapi bila dah berkeluarga, bila ni benda ni menjadi tanggungjawab, menjadi periuk nasi dan menjadi career untuk diri adik sendiri. So pada adik salah satu caranya adalah untuk mendidik para pendengar ataupun rakyat kita sendiri di kat Malaysia ni
bahawasanya seorang penyanyi itu adalah salah satu pekerjaan juga. Penyanyi ke, pelakon ke, pelawak ke, adalah pekerjaan mereka. Kita nak kena didik orang-orang tu. Jadi maknanya kita juga seorang peniaga, bukan pekerja. Untuk pekerja untuk diri kita sendiri. So peniaga tu juga perlu berkembang, kan, perlu mencari sumber nasi, mencari sumber, kan. So macam mana nak buat benda ni? Adalah caranya untuk mendidik orang-orang di luar sana untuk tahu bahawanya seorang penyanyi ni apa yang dikeluar daripada karya orang tu adalah hasil kerja tangan orang sendiri. Jadi orang nak kena tahu. Jadi kalau misal kata kita ginilah kita didik orang tu, lah kau masak nasi lemak, aku ambil je gitu. Macam kerja tak ada gaji lah. Tak ada kerja tak ada gaji lah. So kita nak kena didik dengan orang kat luar ni semua dapat tahu bahawanya penyanyi adalah satu pekerjaan. Betul. Datuk, ada juga yang membalikkan semula pusing balik dekat artis. Kalau karyanya bagus orang tetap beli. Macam mana kalau jumlah penduduk di US 320 juta, John Mayer boleh jual 15 juta album. Itu masih lagi kecil berbanding kalau ratio artis dengan penduduk. Ya, jadi okey, di Malaysia contoh Siti Datuk Siti lah. Jualan tertinggi album terbaru bagaimana? Saya rasa tak banyak jugalah. Masih lagi masalah bukan yang macam sama. dulu ya. Jadi ini satu hakikat yang kita kena terima dan kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan baru ni. Dan artis-artis bagi mereka macam Anwar Zain, dia keluarkan album. Tapi untuk setiap show dia dapat satu harga yang cukup lumayan, kan. Jadi itulah album sudah jadi satu bahan promosi untuk mereka dapatkan show. Press lah dapat kalau datang PC. Jadi yalah, dijual, itu saja. Nak dijual secara komersial pun dari sangat segi terhad, penjualan fizikal, saya rasa kita harus bersedia untuk satu masa depan di mana ia tidak akan wujud lagi. Walaupun ada yang old school, tapi old school akan jadi lebih lama lepas ni. Saya masih zaman zaman dia akan tinggal, kan. So jadi yang baru ni saya rasa dia tak tahu. Ada budak-budak yang tak tahu apa itu CD. Sampai kaset lagi jauh lagi lah. Kaset tak payah sebut lah. Orang muda bagaimana? Kehadapan ni apa langkah strategi Adib sebagai seorang karyawan? Okey. Kami akan tetap terus berkarya. Kami akan tetap mengeluarkan lagu-lagu, pasal macam mana pun muzik itu adalah makanan halwa telinga kita. Kita mesti nak kena ada makanan juga. Bukan mulut saja, kan. Mata kita ada makanan, telinga kita pun perlu makanan. So kami tetap akan berkarya, kami akan cuba sedaya upaya. Tengoklah kalau niat kita betul, kita teruskan, insya-Allah Allah bagi, kan. Pasti dipermudahkan. Jadi yakinlah. Mungkin perubahan tu kita kena ikut perubahan masa lah. Jangan kita ke belakang. Mungkin bila kita terlampau ikut ke belakang, nanti kita ketinggalan. So kita terimalah apa yang akan datang. Kita adapt to the situation. InsyaAllah lain semua akan dipermudahkan macam awak cakap tadi. Datuk, ada juga setengah artis lah yang mengambil kesempatan ataupun ialah di sebalik kancah ataupun dengan adanya boleh dibuat turun secara percuma, itu menyebabkan mereka menjadi popular. Sebab lagu mereka senang didapati. Akhirnya lagu mereka boleh didengar di mana-mana saja dan menyebabkan nama mereka naik. Ya, betul. Kita kena fikir ada beberapa sumber pendapatan sekarang dari muzik selain jualan CD. Jualan CD kita ketepikan. Ada royalty dari persembahan awam, dari station radio dan TV dan sebagainya. Bila lagu kita keluar di sana, kita akan dapat royalties. Ya. Dan juga kita akan dapat dari ringtone. Kalau orang muat turun sebagai ringtone mereka, ada RM3 sana juga. Setiap kali ada band projector yang saya rasa sudah melebihi 1 juta ringtone. Jadi itu satu pendapatan juga. Yang ketiga ialah dari sumber lain seperti Spotify, YouTube, Apple Music dan sebagainya. Dan juga iTunes mereka boleh beli, tapi Malaysia memang tak beli. RM3 satu lagu dia tak nak beli. Dia hanya melayan streaming services macam Spotify dan Apple Music, di mana mereka boleh bayar satu jumlah setiap bulan, dan dari situ mereka boleh mendengar dari 30,000 ke 50,000 lagu mereka boleh pilih untuk streaming lah. Macam mungkin itulah cara-cara, tapi it's not a hopeless situation, kan. Kita ada cara-cara yang baru. Selain show, selain jadi duta untuk produk, bila lagu tu hanya mempopularkan artis bila keluar di radio.
Orang akan minat pada artis. Bila orang minat, dia akan undang artis untuk melakukan persembahan. Betul. Ya, dan untuk menjadi duta produk dan sebagainya. Macam-macam lagi peluang yang Jadi ada. ini satu cara untuk kita terus hidup dalam industri. Okey, Ya. baik. Baik, jadi itu nota optimis yang diberikan oleh Datuk Fred. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Adib. Selamat